Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini merupakan hari yang terakhir bulan Syaban. Bulan Syaban dan telah masuk Ramadan malam ni. Semua, semoga kita sihat dalam menghadapi bulan Ramadan yang mulia, dan kita meneruskan kita punya PKP. Meneruskan kita punya PKP, MCO, Movement Control Order, supaya kita harap kita terus sihat, kita tidak rasa bosan. Yang Islam rasa-rasanya dah mula semain tarawih tadilah, ya. Semain tarawih yang pertama untuk malam ni. Besok insya-Allah kita akan mula berpuasa lah, 1 Ramadan. Malam ni okey, topik penyakit-penyakit telinga dan juga berkaitan dengan pendengaran lah. Okey, selamat berpuasa. Untuk nak cerita tentang penyakit telinga ni, first of all kita kena tengok dari segi struktur telinga. Struktur telinga ada berapa bahagian? Berapa bahagian agak-agak. Okey, kita tengok sini, dekat gambar rajah. Okey, gambar rajah kat sini, bahagian-bahagian telinga, ya. Dekat sini ialah telinga luar, terdiri daripada cuping telinga dan juga saluran telinga luar. Ini ialah bahagian telinga luar. Kemudian bermula dengan gegendang telinga. Lepas tu kita panggil telinga tengah. Telinga tengah dia ada bilik kosong. Bilik kosong di mana disempadani oleh gegendang telinga dan juga permulaan telinga dalam. Ini bahagian adalah koklia. Ada 3 jenis tulang. Tulang ni merupakan tulang yang kecil, iaitu nama dia stapes, incus dengan malleus. Kalau orang dulu-dulu panggil apa? Tukul rakap andas kot. Tapi ada satu soalan. Soalan dia, tulang apakah yang paling kecil dalam badan manusia? Siapa tahu? Inilah tulang dia. Tulang dia nama dia stapes. Stapes ni ialah tulang yang paling kecil dalam tubuh manusia. Ini bahagian telinga tengah. Di bahagian telinga tengah ni juga ada satu saluran yang menyambungkan ke belakang telinga, ke pangkal telinga. Kita panggil eustachian tube. Selepas itu adalah bahagian telinga dalam, terdiri daripada koklia. Berlingkar-lingkar ni adalah koklia, ialah organ untuk pendengaran, dan ini adalah organ untuk keseimbangan. Terdiri daripada saluran separuh bulat. Ada 3 saluran separuh bulat. Kemudian adalah saraf, saraf vestibulocochlear.
Saraf ni adalah saraf untuk pendengaran. Okey, kalau kita tengok saraf tu, dia akan pergi ke bahagian otak. Bahagian otak yang terlibat ialah di bahagian tepi, tepi sini, iaitu temporal lobe. Jadi mungkin kita tertanya-tanya macam mana untuk seseorang itu boleh mendengar. So saya akan menceritakan mekanisme ataupun fiziologi pendengaran. Pertama sekali, bunyi akan ditangkap oleh cuping telinga. Cuping telinga akan mengambil sound wave, gelombang bunyi, dan kemudian akan disalurkan ke saluran telinga. Okey, saluran telinga ni siapa tahu berapa panjang dia? Dia bentuk melengkung, dan lubang dia kecil. Panjang dia berapa? Iaitu 2.5 cm. Cuping telinga ni juga kalau kita tengok, kalau orang yang tak ada cuping telinga akan mengalami masalah kurang pendengaran juga. Dan kalau kita tengok binatang, binatang yang ada cuping telinga yang panjang, yang boleh bergerak-gerak, apa tujuan dia? Tujuannya adalah dia untuk supaya dia boleh menangkap bunyi itu dengan lebih tepat, dengan lebih banyak lagi. Jadi sound wave tu dia akan pergi ke bahagian gegenang telinga. Gegenang telinga akan bergetar dan akan dipindahkan ke tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah dan akan pergi ke bahagian koklia. Jadi bunyi yang masuk ke dalam lubang telinga ini akan pergi ke gegenang telinga. Dia akan dibesarkan, akan magnify sebanyak 27 kali. Jadi getaran yang dibesarkan itu akan dipindahkan ke bahagian koklia. Bahagian koklia ni ialah organ pendengaran. Di dalamnya ada cairan. Ada cairan yang mana di dalam dia ada selaput. Selaput ni mengandungi sel-sel untuk pendengaran. Selaput ni dia akan bertindak balas dengan pergerakan cairan dalam tu, dan dia akan menghasilkan impuls. Arus elektrik akan terhasil dan seterusnya akan dipindahkan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran kemudian akan dipindahkan ke otak. Okey, tadi adalah serba sedikit tentang fiziologi pendengaran, macam mana seseorang itu boleh mendengar. Seterusnya saya akan menceritakan tentang penyakit telinga lah, serba sedikit. Apabila seseorang itu sakit telinga, ada dua kemungkinan. Yang pertama, punca sakit itu memang datang daripada telinga itu sendiri. Yang kedua, punca sakit itu mungkin datang daripada tempat lain, yang mana kita panggil referred pain. Mungkin masalah tu biasanya di dalam tekak, mungkin tonsil ataupun ulcer di dalam tekak, tapi disebabkan oleh saraf yang supply ke tekak adalah sama dengan saraf yang pergi ke telinga. Jadi walaupun ada ulcer di tekak, jadi pesakit akan rasa sakit di telinga. Itu kita panggil referred pain. Jadi apakah tanda-tanda seseorang yang mengalami jangkitan telinga lah, yang sebab jangkitan telinga ni ialah masalah yang paling kerap berlaku di kalangan kita. Biasanya pesakit akan merasa sakit dalam telinga, kurang pendengaran, kemudian nanah mungkin keluar daripada telinga,
Kalau kanak-kanak mungkin menangis terutamanya semasa tidur, dan mungkin dia akan tarik-tarik cuping telinga, mungkin akan rasa macam telinga tersumbat, ataupun ada bunyi di dalam telinga yang mana kita panggil tinnitus. Kalau untuk kanak-kanak yang kita perlu titik beratkan, terutamanya bayi, sama ada dia boleh mendengar ataupun tidak. Biasanya kalau kita tengok dia tak ada respon, mungkin pintu tutup dengan apa ni, kuat, mungkin dia tak terkejut. Kalau orang menjerit dekat tepi telinga mungkin dia tak terkejut. Jadi kita boleh suspek lah yang kanak-kanak tu mungkin mengalami masalah kurang pendengaran, ataupun bila kita cakap dengan dia, dia buat tak tahu, dia tak ada respon lah. Dan lagi satu, kalau kanak-kanak tu dia lambat bertutur, jadi mungkin dia mengalami masalah kurang pendengaran. Apabila pesakit berjumpa dengan doktor, biasanya kita akan melakukan ujian otoskopi, iaitu kita akan masukkan macam torchlight masuk ke dalam lubang telinga untuk memeriksa lubang telinga dan juga gegendang telinga, dan kita akan buat ujian tuning fork untuk melihat sejauh mana dia boleh untuk mendengar ya. Selain daripada itu, dari segi pendengaran, kalau untuk kanak-kanak dia ada ujian iaitu auto-acoustic emission, brainstem evok response, audiometry, ataupun kanak-kanak yang dah besar sikit, play audiometry. Untuk dewasa, ini ialah ujian yang selalu kita buat lah, pure tone audiogram, yang mana pesakit akan pakai earphone, dan dia akan diberikan sesuatu tone bunyi. Kalau dia mendengar, dia akan menekan button. Jadi daripada ujian ni kita akan plotkan graf. Graf yang kita plot ni dia panggil audiogram. Kita tengok ini contoh diagraf dalam beberapa frekuensi. Ini frekuensi ni adalah nada bunyi, nada rendah dan nada tinggi. Kemudian threshold, hearing threshold ni desibel lah, dalam unit desibel. Kita akan tengok dari segi kekuatan bunyi. Kalau ini adalah normal dan ini adalah contoh yang tidak normal, maknanya dia pada frekuensi yang tinggi dia jadi kurang dengar. Okey, masalah kurang pendengaran biasanya kita bahagikan kepada dua jenis. Satu disebabkan oleh konduktif, yang satu lagi adalah sensory neural. Konduktif ni ialah macam mana bunyi itu daripada cuping telinga sampai ke bahagian telinga luar sampai ke telinga tengah. Itu dipanggil konduktif. Kalau yang sensory neural ni dia bahagian saraf lah, daripada cochlea hingga ke telinga dalam dan saraf lah. Apakah contoh masalah yang konduktif ni? Yang kerap pesakit berjumpa doktor ialah masalah earwax ataupun taik telinga yang keras, taik telinga, earwax. Kita tengok contoh penyakit telinga luar. Kalau tengok gambar ni, yang ni ialah cuping telinga. Masalah cuping telinga ni dia jadi sejak lahir, yang mana ada macam-macam grade lah. Masalah cuping telinga yang paling teruk sekali, dia memang tak ada cuping telinga langsung dan tak ada lubang langsung, lubang telinga tak ada. Ada setengah tu lubang dia kecil, ada yang dan ni adalah dia hampir normal lah. Masalah lain ialah ini pun ada nanah di bahagian cuping telinga, kita panggil preauricular sinus. Ni dia boleh membengkak, biasanya kerap jadi kepada kanak-kanak. Lepas tu ada polip di dalam lubang telinga. Ni apa dia? Ini adalah taik telinga. Taik telinga dia boleh menjadi sangat keras dan boleh menyebabkan kesakitan, yang mana kalau berlaku ini pesakit terpaksa diberikan ubat lah.
Ini adalah jangkitan kuman pada lubang telinga yang mana disebabkan oleh infection bakteria lah selalunya. Jadi saluran telinga menjadi terlalu sempit dan pesakit akan kurang dengar dan sangat sakit. Ini apa dia? Ini di dalam lubang telinga juga. Ini adalah kulat, fungus. So fungus ni dia ada putih-putih dan ada bintik-bintik hitam. Kalau kita selalu tengok roti yang disimpan lama, dia jadi kulat roti. So dalam telinga pun dia ada masalah kulat juga. Jadi apakah rawatan dia? Kalau impacted wax, selalunya kalau yang terlalu keras kita akan bagi ubat untuk mencairkan tek telinga, dan juga kita boleh melakukan satu teknik sedutan ataupun kita buat syringing. Syringing ni kita akan gunakan air pada kuasa yang agak tinggi untuk menolak tek telinga tu pergi ke belakang dan akan dipantulkan semula dan akan keluar. Dan selebihnya yang cairan tu kita akan sedut. Selain daripada itu, kalau masalah otitis eksternal ataupun jangkitan kuman, kita akan bagi ubat antibiotik lah, ubat titik, dan nanah tu kita akan sedut biasanya. Okey, yang tu serba sedikit tentang masalah penyakit telinga luar lah. Kemudian seterusnya saya akan terangkan tentang penyakit telinga tengah. Telinga tengah yang kerap ialah gerganan telinga berlubang. Berlubang disebabkan oleh biasanya jangkitan kuman ataupun trauma. So boleh Okey, ini contoh. Ini adalah gerganan telinga dan ini adalah lubang pada gerganan telinga. Ni otitis media ataupun nanah terkumpul di bahagian telinga tengah, yang mana kita boleh lihat ada level nanah dia di situ. Ni nanah yang terlalu banyak, dia jadi kembung, membengkak. Dan anytime macam ni dia akan pecah dan dia akan mengeluarkan nanah lah. Okey, ini contoh yang bila dah pecah dia akan nanah jadi macam tu. Ni kalau yang biasanya yang kronik, so lubang pun dah menjadi besar, dan nanah dia pun tak kering lah. Ini kalau yang dah semakin okey, macam inilah keadaan dia, kering. Okey, apakah rawatan-rawatan yang kita bagi untuk masalah jangkitan kuman pada telinga tengah? Ini satu jenis pembedahan yang kerap dan dia agak simple. Ni gerganan telinga, kita akan buat satu torehan pada gerganan telinga dan kita akan sedut nanah tersebut, dan kita akan masukkan satu tiub. Tiub ni kita panggil grommet. Tiub ni dia macam butang baju Melayu, tapi dia ada lubang. So nanah tu dia akan sentiasa mengalir. Okey, lagi satu pembedahan yang kita boleh buat kalau gerganan telinga tu berlubang ialah myringoplasty. Myringoplasty ni kita tampal gerganan telinga. Maaf ni agak gelap sedikit, ni sebenarnya ada lubang. So kita letakkan satu tisu. Tisu ni mungkin kita ambil lapisan bahagian dalam kulit perikondrium untuk tampal ataupun lemak di cuping. Kita tampal di bahagian gerganan telinga yang berlubang. Macam mana? Okey, faham. Serba sedikit tentang tadi masalah penyakit telinga luar dan telinga tengah. Okey, lagi satu masalah ialah cholesteatoma. Cholesteatoma ni dia macam kanser, tapi dia bukan kanser. Dia selalunya disebabkan oleh jangkitan kuman. Dia bertindak untuk dia menghakis kita punya gerganan telinga.
Ni contoh dia, mengakir kena telinga, dia macam putih-putih, bentuk macam pearl lah, dan dia berbau. Dia biasanya jadi kronik jangka masa lama, dan dia melibatkan tulang di belakang telinga, tulang mastoid. Tulang mastoid ni dia dekat belakang sini. Jadi kita kena buat pembedahan untuk mencuci tulang tersebut. Inilah pembedahan ni, mastoidectomy. Sekarang ni dah jarang-jarang dah kita buat ni. Yang jarang dah kita buat. So kita akan mencuci semua cholesteatoma ni, dan ini setelah habis pembedahan kita nampak scar dia lebih kurang macam tu lah. Okey, seterusnya masalah telinga dalam lah, iaitu trauma, autoimmune disease, masalah kencing manis, apa lagi ketumbuhan, umur meningkat, infection virus, dia boleh menyerang ke bahagian telinga dalam dan juga bagi pekerja-pekerja macam kilang yang mana terdedah pada bunyi bising, kita panggil masalah noise induced hearing loss, pun juga boleh menyebabkan masalah sensory neural hearing loss. Macam kalau di Kedah, biasanya kalau siapa yang kerja dekat kilang bernas, kan banyak mesin-mesin yang bunyi bising, dia selalunya boleh mengalami masalah kurang pendengaran. Kalau macam di Perlis, biasanya yang kerja dekat Perlis Power Plant, yang kerja dekat kilang gula cuping, yang banyak terdedah pada bunyi bising lah, mesin-mesin. Selain daripada itu, okey, jadi terdedah pada bunyi bising, dan lagi satu masalah ialah ketumbuhan di bahagian telinga dalam, dan juga antara batang otak dengan telinga lah. Jadi ketumbuhan tu pun boleh menyebabkan masalah kurang pendengaran. Ada satu keadaan yang kita panggil suatu masalah emergency, yang mana kalau pesakit yang tiba-tiba tidak dengar, kurang dengar, yang tu kita panggil sudden sensory neural hearing loss. Dia berlaku tiba-tiba dalam masa kurang daripada 3 hari. Biasanya kita sarankan pesakit terus berjumpa dengan doktor, sebab biasanya disebabkan oleh sensory neural saraf, ataupun viral infection. Jadi pesakit biasanya akan dimasukkan ke dalam ward, akan dibuat pemeriksaan dengan lebih lanjut, akan ambil darah, akan pendengaran, dan kita biasanya akan bagi ubat seperti steroid dan ubat-ubat lain macam ubat untuk saraf, neurobion, nutropil, beta-serc, dan sebagainya lah. Okay, Waalaikumsalam Kak Munah. Okey, tadi kita dah cerita tentang rawatan-rawatan. Kalau jangkitan kuman ada rawatan dia. Biasanya kalau macam telinga tengah tu kita bagi antibiotik, ataupun telinga tengah ataupun telinga luar tu biasanya kita bagi antibiotik, sama ada injection ataupun ubat makan lah. Satu ketika di mana semua rawatan telah kita buat, kita dah masukkan ke dalam ward, kita dah bagi ubat macam-macam, pesakit masih juga kurang pendengaran. Kalau macam tu kita tak boleh nak buat apalah. Tetapi kesian dekat patient, takkan kita nak biarkan macam tu. Selalunya jadi kita akan rujuk ke bahagian audiologi. Bahagian audiologi ni dia tujuan untuk rehabilitasi lah. Maknanya kita akan bantu pesakit itu untuk mendengar. Yang paling kerap ialah kita cadangkan pesakit memakai alat pendengaran. Alat pendengaran ada macam-macam jenis, behind the ear, in the canal, ataupun completely in the canal.
Yang completely in the canal tu memang kalau kita tengok daripada luaran memang tak nampak yang dia pakai alat pendengaran. Sebenarnya kalau kebiasaannya menjadi satu tabu lah kepada masyarakat kita. Kalau siapa yang pakai alat pendengaran ni dia rasa macam diri dia handicap, cacat, jadi rasa malu. Jadi kebanyakannya cuba mengelak untuk pakai alat pendengaran. Jadi kita tengok contoh lah alat pendengaran yang tadi yang saya cerita tadi. Ada beberapa beberapa jenis lah alat pendengaran. Ini contoh alat pendengaran. Ini adalah in the ear. Yang ni behind the ear. Yang ni in the canal ataupun completely in the canal. Okey, ini adalah satu cara yang agak murah lah untuk memakai alat pendengaran. Tapi ada pesakit yang mana dengan memakai alat pendengaran pun masih tidak dapat mendengar. Maknanya alat pendengaran yang paling mahal sekalipun masih tidak dapat mendengar. Jadi pesakit ini adalah calon untuk ujian untuk rawatan pacakan koklear lah, cochlear implant. Ni contohnya pacakan koklear. Biasanya dah try pakai alat pendengaran selama 6 bulan masih tidak ada respon, masih pesakit tidak boleh mendengar, maka kita akan rujuk ke bahagian pusat yang melakukan ujian, melakukan pembedahan ini, pacakan koklear. Ni contoh dia akan doktor akan masukkan implan ke dalam koklear. Dia akan mengikuti lingkaran di dalam koklear tersebut, dan implan ni akan bersambung dengan item yang dekat luar telinga, dan akan dia ada macam alat seperti alat pendengaran jugalah. Jadi pesakit ini akan boleh mendengar, insya-Allah. Okey, itu serba sedikit tentang rawatan-rawatan lah untuk penyakit-penyakit telinga. Jadi kita ulang balik daripada telinga luar, cuping bermasalah, luka ataupun tak ada cuping dalam lubang telinga. Problem dia taik telinga yang keras, nanah, kemudian fungus di dalam lubang telinga. Di bahagian telinga tengah ada nanah di dalam gegenang telinga, dan juga boleh menyebabkan gegenang telinga berlubang, ataupun trauma, cucuk masuk something dalam lubang telinga dan sehingga menyebabkan pecah gegenang telinga. Saya ada kes yang mana cikgu disiplin menampar budak sekolah. Dia tampar, lepas tu budak tu cuba menepis, lepas tu terkena bahagian telinga, dia tampar bunyi. Lepas tu menyebabkan pelajar itu mengalami kurang pendengaran. Jadi apabila dibawa berjumpa saya, kita tengok gegenang telinga dia berlubang. Jadi kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan yang kuat, pressure, udara yang mampat, yang menyebabkan gegenang telinga itu koyak. Biasanya pesakit itu akan kurang pendengaran, tetapi biasanya kita akan bagi peluang kepada gegenang telinga tu untuk dia akan cuba sembuh semula, dan biasanya dalam masa sebulan dia akan tutup sendirilah lubang yang terkoyak tadi. Yang last kali saya akan menceritakan tentang tips penjagaan telinga. Okey, yang pertama kita kena kurangkan terdedah pada bunyi yang bising. Contohnya kalau remaja selalunya suka guna earphone dengan muzik. Kadang-kadang tu pasien saya sambil nak tidur dengar earphone muzik sampai dia tidur. So itu sebenarnya sangat berbahaya kerana sound
bunyi tu direct pergi ke telinga. Kita lebih galakkan kalau nak dengar macam lagu, dengar daripada radio yang jarak dia agak jauh dan tidak direct ke telinga. Jadi penggunaan earphone dalam jangka masa yang lama adalah sangat-sangat tidak digalakkan lah. Kemudian bagi pekerja-pekerja yang selalu terdedah pada bunyi yang bising, contohnya pekerja kilang, kita galakkan, kita mestikan kepada mereka untuk memakai alat pelindung lah, PPE, Personal Protective Equipment. Macam bahagian telinga ni earplug, yang biasanya adalah earplug. Dan kalau katakan apa yang kerja dekat airport ataupun kerja dekat airport yang mana bunyi kapal terbang yang sangat kuat, biasanya earplug sahaja tidak mencukupi. Dia kena pakai, kita panggil ear muff yang besar yang tutup bahagian seluruh bahagian telinga lah. Kalau dia tak pakai benda-benda tu, memang dia tidak menjaga telinga dia, dan lama-kelamaan dalam jangka masa yang lama dia akan mengalami masalah kurang pendengaran, yang mana kurang pendengaran ini biasanya tidak boleh sembuh. Dia irreversible lah. Selain daripada itu adalah cuci telinga. Ramai kebanyakan daripada kita yang selalu menggunakan putik kapas. Putik kapas adalah tidak digalakkan sebab apabila masuk ke dalam lubang telinga, dia akan menolak lagi tek telinga itu lebih dalam, dan lama-lama dia akan jadi lebih mampat. Jadi bila jadi mampat, pesakit akan rasa sakit dan akan rasa kurang pendengaran. Setengah pesakit dia kata dia tak pakai cotton bud, dia tak pakai, tapi dia guna jari. Dia jolok. Sebenarnya jari pun tak boleh, sebab jari pun dia akan mampatkan juga tek telinga tu lebih dalam. Jadi macam mana cara nak cuci telinga? Pasien tanya. So kalau lepas mandi, membadai dengan kita lap dengan towel ataupun letak tisu. Jadi tisu tu dia akan menyeraplah air, dan lama-kelamaan air di dalam telinga itu akan kering. Itu sajalah. Dan itu adalah serba sedikit sharing saya untuk malam ni, berkaitan dengan penyakit-penyakit telinga dan berkaitan dengan pendengaran lah. Ini sekadar selamat menyambut Ramadan, Siti Sawar. Sekadar sharing opinion saya dan apa yang saya belajar. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah pendengaran ataupun masalah sakit telinga, kita sarankan berjumpa dengan doktor yang terdekat. Doktor biasa pun okey sebenarnya, dia boleh cek, boleh tengok, boleh suluh dekat bahagian dalam. Kot-kot ada setengah-setengah penyakit yang memang doktor di klinik biasa pun boleh rawat. Sekiranya masih tidak berkesan, barulah boleh berjumpa dengan pakar ENT. Dan insyaAllah akan diberikan ubat-ubatan ataupun sekiranya mungkin tak dapat dibantu, mungkin akan kita sarankan kepada contohnya memakai alat pendengaran yang sesuai dan sebagainya. Okey, setakat itu dulu untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang silap dan salah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.